Bismillahirrahmanirrahim. Barakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man sanna bi sunnati wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Pengerusi surau yang penuh keberkatan ini, saf kepimpinan surau, muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita melafazkan kalimah mulia Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah pun memberikan kita waktu lagi dan lagi hingga hari ini, dan kita diberikan pula ruang untuk terus berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan yang sebegini kita doakan Allah berikan kepada kita sedikit rahmatnya dan kita mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Allahumma amin ya rabb. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ini kita sambung lagi seperti biasa tuan-tuan sekalian, berhubung dengan tajuk apa yang disebut rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat yang ke-30, perenggan yang pertama, dengan kata dia, andai kata Allah mahu menjadikan pancaran dakwah Islamiyah ini di mana-mana bumi, sama ada di Parsi ataupun Rom atau di India, bersinar cemerlang, maka sudah pasti Allah akan menyediakan kemudahan dan cara-cara sehingga berjaya dakwahnya, seperti yang mana yang berlaku di Semenanjung Arab. Kita telah bincang sebelum ini tuan-tuan sekalian, berhubung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Semenanjung Arab sebagai tapak Allah turunkan agama Allah yang maha mulia ini. Dan sebenarnya juga tuan-tuan sekalian, Allah berhak, layak bagi Allah, tidak layak bagi kita. Allah nak turunkan agama ini di tempat yang lain. Allah mampu dan boleh. Tak turun di bumi Parsi, tak turun di bumi Rom, turun di Gombak, boleh. Kemampuan Allah begitu. Tetapi ada sebab kenapa dan mengapa Allah turunkan agama Allah ini kepada bumi Arab, di Semenanjung Arab, di tanah yang kering kontang, dalam masyarakat yang penuh dengan tidak tentu arah hidup mereka. Ada sebab mengapa Allah turunkan agama ini kepada mereka, tidak di bumi Malaysia, tidak kepada kerajaan Rom. Ada sebabnya begitu. Turunnya pula kepada seorang Nabi yang disifatkan Allah sebagai ummi, yang tak tahu menulis dan mengira. Ada sebabnya yang akan dibincangkan selepas ini tuan-tuan sekalian. Lalu kita tuan-tuan sekalian sebagai umat Nabi SAW perlu faham, Allah berhak turunkan agama ini kepada mereka, dan Allah juga berhak turunkan agama ini kepada mana-mana bangsa yang Allah kehendaki.
Tetapi kenapa Allah pilih Semenanjung Arab? Kerana ada sebab yang tertentu kenapa Allah berbuat demikian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, soal ini tidak pula menjadi bebanan, kerana Allah Subhanahu wa taala pencipta dalam semesta. Kena ingat, kita kena yakin Allah mampu berbuat demikian. Maknanya akidah kita tak boleh persoal kenapa lah Allah tak turunkan Islam ni ke bumi Malaysia, kan? Ambil orang Melayu, orang Jawa pula jadi nabi. Kita tak berhak untuk mempersoalkan begitu. Ada Kaabah di Malaysia ni kan, ada kurma di bumi Malaysia ni kan, kenapa tak pilih kita? Ini hak Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita persoalkan sangat. Setengah orang dia ambil kisah benda-benda macam ni. Setengah orang begitu, dia ambil kisah turun ke bangsa Arab ni, bangsa yang bergaduh. Kenapa tak turun ke bangsa Melayu? Dia nak sembang dan nak pertikaikan. Padahal tak perlu, tuan-tuan sekalian, tak perlu. Tapi dia nak sembang juga, walaupun pada perkara yang bukan keperluan untuk dibincangkan. Memang pun kita hanya ikut, tunduk dan patuh kepada perintah Allah je. Nak sembang masalah agama turun di Arab, kenapa? Tak perlu. Tidak ada sebarang keperluan. Benda itu sifatnya. Namun hikmah ilahiyah memilih Semenanjung Arab dan Rasul utusan itu tadi, seorang yang buta huruf tidak boleh membaca dan menulis seperti mana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, agar manusia seluruhnya tidak merasa syak wa sangka terhadap kenabian dan kerasulannya. Tuan-tuan sekalian, Allah turunkan agama ini kepada Nabi SAW, yang Nabi ini disifatkan tadi sebagai hamba yang ummi, yang buta huruf. Kalau Piramdi itu 3 Abdul lah, kan? Tengok cerita Piramdi tu kan, dia mengaji dengan cikgu tu, huruf ta pun tak kenal, huruf ha pun tak kenal, huruf ya pun tak kenal, kan? Dia jawab macam-macam kan. Ini antara benda yang boleh diambil pengajaran. Ni jenis buta huruf ini. Jenis buta huruf. Saya pun tak ingat skrip Piramdi ni, tapi ada pengajaran dalam filem tersebut. 3 Abdul tak arti, nak tunjukkan dia tak arti sangat kan. Itu bukan huruf apa? Huruf tak tahu apa skrip dia, saya pun tak ingat. Itu huruf ha. Itulah Pak Ali tu. Kecil-kecil tak mau belajar kan. Dia sebutnya begitu. Kan? Maka Islam ini diturunkan kepada Nabi yang ummi, yang buta huruf. Pendapat ulama, buta huruf kita dengan buta huruf Nabi SAW ini, dia ada beza yang sangat jauh. Kan? Kita buta huruf juga, tak boleh baca, tak boleh tulis. Sekarang pun ada. Datang pejabat, kita minta dia isi borang satu sekeping je, isi mau sekeping je. Ustaz, minta maaf Ustaz, saya ni tak boleh menulis. Ada. Sampai sekarang kita pun terkejut. Sebaya tuan-tuan jugalah, ada di kalangan dia tak boleh menulis. Kenapa? Wallahu a'lam. Kalau setakat tak boleh bawa kereta lelaki, itu tak luar biasa. Kan? Ada orang lelaki taman saya, lelaki, seorang suami, anak 3. Dia tak boleh pandu kereta. Yang pandunya siapa? Isteri dia. Ada kereta tapi tak boleh pandu kereta. Saya kata, ya Allah Tuhan, kan? Tapi nak buat macam mana? Dia memang tak boleh memandu kereta. Jalan kereta ambil isteri bawa, dia duduk sebelah kiri seat, sandar. Kan saya kata, pada kita aib lah tuan-tuan, memang aib yang sangat-sangat lah.
Ada lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Ni pelik bin ajaib ni. Seorang mekanik lelaki, dia pakar ubah suai kereta, pakar baik pulih kereta, pakar baiki kereta, enjin kereta, kan, tetapi tak boleh pandu kereta. Tuan-tuan jumpa tak? Ada jumpa tuan-tuan? Ada. Pada saya, benda yang cukup mengherankan. Kalau nak suruh kereta mana, sampai ke peringkat dia dengar bunyi kereta ni, mekanik di Rawang ni, seorang mekanik Melayu lelaki di Rawang, punya pakar tak pakar, dia dengar je kereta, dia tahu dekat mana rosak. Tu hebatnya orang ni, hebat. Tetapi satu benda yang paling mengaibkan kita, dia tak boleh pandu kereta. Start boleh tapi nak bawa, no, tak boleh, orang lain tolong bawa. Nak parking ke, nak reverse ke, nak apa, orang lain, bukan dia. Kan? Dia Rawang. Yang ni orang tak panggil buta huruf, tuan-tuan sekalian. Yang disebutkan, disifatkan buta huruf ni ialah tak boleh mengira dan membaca. Islam, Allah turunkan kepada Nabi, sifatnya Nabi itu ummi, buta huruf, tak boleh kira dan tak boleh membaca. Pada pendapat ulama mengatakan sedemikian, jumhur ulama. Nabi memang ana biqari'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku waktu mana Nabi dipeluk oleh Jibril alaihi salam, waktu bila keluar di Gua Hira, datang Jibril peluk Nabi, suruh Nabi baca, Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Nabi ikrar, menyebut perkataan itu, aku tak pandai membaca. Yang ini yang kita kata dia memang sifatnya buta huruf. Tetapi Nabi, walaupun Nabi buta huruf, Nabi tak tahu matematik, tak tahu mengira, tak tahu membaca, Nabi tidak buta hati. Ini hebatnya. Ini hebatnya manusia ini. Yang mana Nabi Muhammad ini, tuan-tuan sekalian, walaupun dia buta huruf, walaupun dia tak tahu membaca, tak tahu menulis, tetapi dia tidak buta hati, tuan-tuan sekalian. Hatinya terang, hatinya bersinar, hatinya indah, hatinya besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau dah buta hati, kalau dah tak boleh bawa kereta, tak apa lagi, kan? Tak boleh pandu kereta, tak apa lagi. Tapi aib lah, malu lah sikit. Awak suami, tak apa, dia tak dengar, tak apa. Saya bukan nak mengumpat dia, tapi dia tak dengar, tak apa, kan? Saya tak sebut nama dia pun, tak apa. Seseorang pulan ni, kalau dia tak mampu bawa kereta, isterinya bawa, satu benda yang aib lah. Kecuali dia uzur patah kaki ke, tak bawa dan cerita, ini badan sihat, tuan-tuan sekalian. Saya pun rasa pelik je, kan? Tak apa lagi, cuma aib sikit je lah, malu lah. Awak suami tapi tak boleh bawa kereta, yang bawa isteri awak, berniaga pula tu, tuan-tuan sekalian, kan? Yang kedua tu, orang seorang mekanik sama juga. Dia pandai baiki kereta tapi tak mampu nak bawa kereta, tuan-tuan sekalian. Aib juga, tuan-tuan sekalian. Dia tak buta huruf, tidak buta membaca, tidak. Tetapi bahaya, tuan-tuan sekalian, kalau manusia ni tak mampu bawa kereta, tak mampu memandu kereta, tapi buta hati, tuan-tuan sekalian, wal ayyadu billah, ini tak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebahagiannya tak pandai menulis, hukum semayang pun tak tahu. Ini masalah yang besar. Tak tahu menulis, tak apa lagi, kita boleh tolong. Abang tak boleh tulis, ustaz memang saya tak boleh tulis ustaz. Tak apa, saya tulis, tak apa, saya tulis. Kita isi borang. Abang boleh tak baca Fatihah? Yang tu pun saya tak boleh. Ini masalah besar, tuan-tuan sekalian. Jangan sampai macam tu. Nabi SAW, Islam diturunkan dengan Nabi SAW. Nabi
Ya, Nabi buta huruf, tetapi Nabi tidak buta hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tak boleh baca tak apa, tapi jangan buta hati. Buta hati jangan mengajar rukun iman pun tak boleh. Kalau buta hati tuan-tuan sekalian, mengajar bab Islam tak reti. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, bezanya manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak buta hati dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi ummi, tetapi dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia seluruhnya tidak merasa syak wasangka terhadap kenabian dan tujuannya apa? Ada sebab yang besar kenapa Allah turunkan kepada Islam kepada Nabi yang buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis. Kerana apa? Kerana nak membuktikan bahawa agama Allah bukan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tuan-tuan sekalian, ini hikmah besarnya, Islam turun kepada seorang Nabi yang cerdik, yang jenius, kan? Yang cerdik. Macam adik kita apa ni yang pandai matematik, siapa nama? Dia kat Unicel, siapa nama adik tu yang pakar matematik, kecil, budak kecil apa? Dah lupa siapa nama dah lupa. Putra kan. Putra kan. Dia jenius matematik. Sampai masuk universiti haji, budak ni memang cerdik matematik. Surah rendah aja. Kau bagilah matematik tahap mana, tahap tahun 1 ke, tingkatan 4 ke, tingkatan 5, dia boleh selesaikan. Ini kehebatan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada adik putera kita ni. Sampai duduk universiti walaupun umur pangkat sekolah rendah. Kan? Ini hadiah Allah, anugerah Allah kepada manusia, makhluk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau Islam turun kepada Nabi yang Nabi tu orang yang cerdik, manusia akan buat andaian, patutlah, mana boleh percaya, sebab memanglah dia orang cerdik, dia bolehlah buat bahasa-bahasa yang orang terpikat dengan dia. Kan? Dia orang yang pandai, itu agama dia. Dia ciptalah agama yang dia rasa dia boleh buat untuk memikat orang. Ini hujah yang akan wujud kalau kiranya Nabi terima Islam. Dia cerdik, dia pandai. Di waktu mana orang payah nak terima agama Allah Subhanahu wa taala, Islam turun, orang payah nak terima, tuan-tuan sekalian. Kan? Semasa berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi balik sampai ke kota Mekah, cerita pada orang-orang Arab Quraisy. Jangankan orang Quraisy yang tak beriman tu dengan Nabi, bahkan orang yang dah beriman dengan Nabi pun balik kufur balik. Tak terima benda-benda ghaib ini. Tak boleh terima. Sebab benda ni ialah benda yang di luar jangkaan akal manusia. Nabi cakap, aku diisrakan. Aku diisrakan. Pergi ke Palestin, naik ke langit. Siapa nak percaya? Wal'iyadhu billah. Hatta kita pun kalau duduk waktu itu, tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan. Alhamdulillah kita hidup zaman dah Islam dah ada. Andai katalah kita duduk waktu itu, Nabi baik cerita dengan kita, aku diisrakan, agak-agak kita macam mana, tuan-tuan sekalian? Hak Allah pun kita tinggal semayang, macam tak percaya buat semayang je. Umat Nabi hari ini, katalah kita hidup waktu itu, Nabi baik cerita di Gombak ni, aku di perjalankan terbang ke langit.
Ish, saya pun tak jamin, ya Allah Tuhan. Takut tuan sekalian. Kita pun kata, betul kan Muhammad ni? Ni apa cerita mengarut tu kan? Mujur kita Allah angkat hidup zaman sekarang. Islam dah ada. Kita dah mengucap 2 kalimah syahadah. Ada. Islam turun dengan Nabi macam tu. Diceritakan kepada Abu Bakar, "Sadaqta ya Muhammad." Abu Bakar ni iman dia tak ada challenge. Cerita, "Wahai Abu Bakar, aku disuratkan engkau betul wahai Muhammad." Jadi Islam ni kalau turun dengan Nabi, waktu Nabi tu Nabi yang cerdik. Orang akan beranggapan itu agama Muhammad. Dia cipta agama ni sebab dia cerdik, standard lah. Jadi bila Islam turun dengan Nabi ni buta huruf, orang akan fikir 2 kali, rupanya ini bukan ciptaan agama Muhammad. Mesti ada pencipta yang turunkan agama ini kepada Nabi SAW. Ini hikmah besar kenapa Allah turunkan kepada Nabi yang buta huruf, supaya orang yang mendengar, menerima ajaran Allah ini, dia terima betul-betul, sebab dia tahu ini daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cerita Muhammad, bukan cerita rekaan yang Nabi buat. Sebab Muhammad ni Nabi yang buta huruf, yang tak tahu membaca. Ini hujahnya. Itu pun muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang pun tak percaya juga. Orang pun ingkar juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah turunkan agama ini kepada Nabi yang buta huruf, orang pun buat andaian juga. Muhammad ni walaupun dia tak reti, tapi dia sihir. Pula kan? Dia tak mau terima Islam ni. Muhammad ni dia orang yang dia orang sihir. Dia boleh pukau orang, macam-macam yang dia boleh buat. Dia ahli nujum, kan? Itu pun ada juga tuan-tuan sekalian, andaian-andaian yang jahat yang dilahirkan dengan tujuan tak nak beriman dengan Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, saya ulang balik, kita ni berbahagia, beruntung besar kerana duduk dalam agama yang dah ada. Ada kitab Quran, ada hadis Nabi sebagai panduan untuk kita pada hari-hari ini. Kalau itulah juga kita tinggalkan, kita pun tak belajar, tak ambil tahu, Quran tak baca, nak belajar pun tak nak, hadis pun tak dengar, nak belajar pun tak nak, sama jugalah tuan-tuan sekalian. Wal-a'yadzubillah. Kita akan mana? Kita akan sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan saya kata juga, dan saya pun belajar juga, kita ni tuan-tuan sekalian nak mati ni macam mana pun nak kena ada sifat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walau di ujung usia kita, walau pangkat remaja kita, macam mana pun program ilmu kita mesti cari dan belajar. Sebab iman kita ni laisa bitamanni. Iman kita yang kita ada ni, yang kita percaya dengan Allah Ta'ala ni, bukan datang termenung datang. Bukan dengan cara angan-angan dia nak syurga, datang syurga. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli. Duduk je datang keimanan. Dia tak datang begitu. Tetapi kena cari cara mana? Dengan cara kita beramal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan payah dan susah. Bukan senang nak tinggal ni. Waktu lah ni maghrib ke isyak nak tengok berita lah, nak tengok itulah, nak tengok movie lah kan. Bukan senang. Tetapi nak kena lawan juga, kerana nak cari iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak nak datang waktu saya pun datang waktu orang lain. Belajar sirah ni pening kan. Saya pun pening.
Tuan-tuan doa kalau supaya saya ada ruang untuk baca balik. Saya terpaksa baca balik, saya ulang balik. Saya terpaksa buat sebab risau juga benda yang fakta ni nak kena baca. Jadi tuan-tuan tak dapat tidak nak kena sabar belajar ni pun. Nak kena sabar tuan-tuan sekalian. Sebab iman laisa bitamanni. Iman kita tak datang gitu-gitu je. Kena sabar, kena pegang kitab, kena layan, kan? Kena tahan mengantuk baru nak boleh. Ada. Allahu akbar. Ya. Dan sebagai penutup cerita kepada hikmah Allah ialah suasana persekitaran tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, di mana di dalamnya wujud satu bi'ah, suasana buta huruf, dan jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di sekelilingnya, mereka juga belum pernah dimasuki dan diracuni oleh sebarang tamadun, pemikiran dan kerumitan falsafah yang berserabut. Bayangkan tuan-tuan sekalian, waktu itu, zaman itu, Islam turun kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangatnya payah, sangatnya sukar, halangan laluan yang memang sangat-sangat diuji. Macam-macam lah ujian, tuan-tuan sekalian dah. Macam-macam ujian Nabi ni, macam-macam tuan-tuan sekalian. Dan di antara hikmah ilahi juga ialah menghindarkan perasaan syak wasangka manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dibaca, yang boleh membaca dan mempelajari kitab-kitab lama yang mengandungi sejarah manusia purba dan tamadun negara tetangga, dan menghindarkan juga sangkaan buruk terhadap Muhammad sekiranya dakwah Islam itu timbul di kalangan umat manusia yang bertamadun dan mempunyai falsafah seperti Parsi, Greek tua dan Romawi. Dah kita bincang dulu tentang bagaimana Nabi ini dia buta huruf tetapi mampu membaca persekitaran. Allah wahyukan dia, in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang Nabi sampaikan kepada umat Nabi ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu Allah, bukan daripada nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nak kita beriman dengan akidah ini. Ini bukan kerja Muhammad ni, kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya ialah sangkaan buruk ini akan memberi suatu gambaran yang buruk, iaitu dari siri tamadun dan falsafah yang terakhir dalam bentuk tamadun yang tulen serta kemas dengan perundangan yang lengkap. Waktu itu Rom dan Parsi, saya ulang sedikit kisah dulu, Rom dan Parsi dan memiliki tamadun itu sendiri, cumanya berterabur dalam bentuk zalim menzalimi. Rom dan Parsi perintah dah 1/3 dunia ini, mereka dah menguasai. Islam turun dan dah ada tamadun tu pula pura-puranda yang hina bertambah hina, yang kaya bertambah kaya, yang besar, yang hebat, gagah perkasa, menjadi hero dalam masyarakat. Tetapi umat waktu itu hidup dalam keadaan tidak aman dan tenteram. Waktu itu tamadun dah ada, dia bina berbagai-bagai binaan yang hebat-hebat, dah ada tamadun. Tetapi undang-undang ni tak wujud. Undang-undang ikut kepala otak je lah.
Kalau aku nak bunuh, bunuh. Kalau aku nak bagi habuan, bagi habuan. Waktu itu Islam turun dengan Nabi SAW, menandakan susahnya Nabi. Waktu mana membawa Islam kepada umat Nabi SAW. Dan Nabi pun pernah bersumpah, wahai sahabat, kalau kau letakkan idza wada'ta syamsu fi yadi, kalau kau letakkan matahari di sebelah tangan kanan aku, bulan di sebelah kiri aku, untuk tujuan aku tinggalkan dakwah ini tidak sama sekali, kata Nabi SAW. Nak sebutnya bahawa sebab bagai itulah Nabi ni bawa Islam ini, kalau dapat diambil matahari letak di atas tangan dia bagi tujuan nak halang Nabi supaya tinggalkan agama ini, dakwah ini, tidak sama sekali. Sebab begitu sifat Nabi berkorban untuk umat Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita menerima Islam yang sebegini indah pada hari ini. Dan hikmah ini telah pun diterangkan dengan tegas dan jelas dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyyin. Dialah siapa? Tuhan yang telah mengutuskan di kelompok buta huruf seorang utusan daripada kalangan mereka untuk menyampaikan kepada mereka ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Bukan senang. Kalau kita tak tahu macam mana nak mengajar orang, ada tak tahu nak mengajar orang, tak tahu nak berkuliah, contoh katalah, macam mana nak mengajar orang. Dan nak mengajar ni satu bukan benda yang mudah. Nabi tak tahu, tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, Nabi dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mudah. Dan menjauhkan mereka daripada syirik dan mengajar mereka kitab-kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi datang bawa Islam dan mengajar kita supaya jangan syirik dengan Allah. Jangan syirik. Dan mengajar kitab-kitab dan hikmah, kebijaksanaan. Nabi ajar kita itu dengan panduan wahyu Allah. Tengok tuan-tuan sekalian, umat Nabi hari ini memiliki kehebatan yang tersohor. Hari ini alhamdulillah berkat perjuangan Nabi SAW. Itu kena ingat, Nabi bawa Islam sampai umat Nabi hari ini jadi orang yang cerdik dan pandai, bijak dan bertamadun, ada akhlak. Kalau tak kerana Nabi, tuan-tuan sekalian, wal a'yadzu billah, tak siapa kita ni hari ni, tuan-tuan sekalian. Tak reti nak beradab,
kurang ajar dengan orang, kasar dengan orang, kan? Tak hormati orang tua-tua, tak sayang mak bapak. Tapi kerana ajaran Nabi inilah kita diajar rukun iman, diajar rukun Islam, diajar akhlak yang baik, diajar akhlak hormat menghormati. Hatta orang kafir pun Nabi ajar supaya hormati dia, walaupun dia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab rahmat ini, kita pun tak rasa sakit hati dengan orang yang kafir. Kita dah pegang dah, kita pun beramal dah budaya yang baik-baik kerana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil-kecil dulu masuk sekolah diajar dah, ini akhlak Nabi. Nabi suka minum susu, kita pun dah diajar dah, kita pun minum susu, tuan-tuan sekalian. Ini hasil daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa. Masuk sekolah rendah kan, hatta tadika pun diajar dah dengan nasyid Nabinya. Ini benda-benda yang baik ni dah masuk sikit-sikit dalam jiwa anak-anak. Allahu juti dan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita diajar dah kan begitu kan. Hasil didikan Nabi semua ni. Ni maklumat didikan Nabi ni. Tak terima kasihkah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian? Sampai ke hari ni kita pun diajar lagi. Diajar ilmu-ilmu yang berfaedah. Ilmu kemajuan, ilmu hadarah, ilmu sejarah, ilmu pembangunan, ilmu macam-macam ilmu. Hasil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun suruh kita utlubu ilmi ila Sin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina sekalipun. Hasil pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pun tuan-tuan sekalian, nak selawat pun malas, ada masalah. Kan? Nak selawat malas, nak zikir lepas sembahyang pun segan. Allahu akbar. Dan sesungguhnya mereka itu dahulunya dalam kesesatan yang amat sangat. Dan dulunya tuan-tuan sekalian, kita memang sesat daripada panduan Allah Subhanahu wa taala. Tapi datang panduan inilah yang kita jadi orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Minggu lepas orang Cina mualaf orang Cina, mualaf Cina, dia Islam dah 5 tahun dah, 5 tahun lebih kurang 6 tahun dah Islam, tetapi tak ada kesempatan pun pada dia. Itu yang dia sebut, dia nak belajar, dia nak mengaji, dia nak mendalami ilmu agama, tak ada kesempatan. Wah tak tahu, wah asyik cari makan saja. Tapi wah suka Islam, dia suka Islam, dia tahu dia suka Islam, tapi tak pernah pun berpeluang untuk tak macam mana. Wallahu a'lam. Sebab apa? Wallahu a'lam. Dulu adalah 1 tahun pertama dulu, wah ikut itu pergi kursus yang sana sini, kursus je, kena 6 modul, setahun habis ya. Lepas tu bawa sendiri. Tapi tanyalah bab hukum fiqh ni, wah tak nak belajar lah, tak nak sempat nak belajar lah, kan? Mualaf, kesian. Yang tadi pula mualaf juga, mualaf
orang kahwin dengan orang Malaysia, kahwin dengan orang Kelantan, lepas tu bercerai. Dia pasport, datang pejabat nak minta selesaikan masalah. Masalah apa? Masalah pasport, dan permitnya yang nak tamat bulan depan. Majikan dia tak nak sambung dah, tak nak sambung permit kerja tu. Sebab apa? Wallahu alam. Dan pasport tu pula ada kes, ada simptom yang dia matikan. Matikan pasport, pergi cop, kira cop, orang apa kira, cop palsu lah, cop palsu. Sambung pakai palsu lah, palsu. Bila dah bercerai, permit majikan tak sambung, isteri dah tak ada, tinggal anak seorang. Nak balik ke negeri dia, Myanmar, tak boleh. Visa dengan tak ada, permit pun tak ada, nak sambung pasport pun tak boleh, permit tu tak boleh, semua tak boleh. La ilaha illallah, saya kata macam mana ni Allah. Islam dah menangis depan yang menangis. Tuan-tuan, ini keadaan suasana yang orang macam Tuhan hadapi. Berbanding umat Nabi kita hari ini, tuan-tuan sekalian, Islam sejak kecil, Islam sejak dilahirkan, namanya Islam, duduk dalam keluarga Islam, sebelah rumah penuh orang Islam, depan rumah orang Islam, tinggal dekat masjid lah pula, dekat surau lah pula. Tetapi tak berkesempatan nak beramal dengan agama Allah ini, nak kata apa? Teramat-amat malang, tuan-tuan sekalian. Teramat malang yang bersangatan sangat-sangat. Sangat-sangat malang. Sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kehebatan kita ni, Nabi turun dah bawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Dah tersedia dah. Cuma beramal saja. Allahu akbar. Kita belum menangis dah. Kita belum menangis dah. Kerana kita dah terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dah ada hidayah tu, dah ada dah. Tak nak buat lagi, tuan-tuan sekalian. Wal a'yadzubillah, minta simpang malaikat. Takut Allah azab kita, tuan-tuan sekalian. Takut Allah azab kita. Kerana apa? Kita tinggalkan apa yang dah Nabi bekalkan untuk kita hari ini. Dua minggu lepas, saya nak keluar rumah. Waktu itu Ustaz Zaidrus, dia berkuliah di Masjid Al-Firdaus di Selayang malam tu. Saya pun nak keluar pergi. Jiran rumah kita salah berkumpul 5-6 orang ni, kan? Abang, malam ni tak ada orang berkumpul, kita hanya menyampaikan. Perempuan, kakak-kakak, abang, malam ni saya terus jangan lupa pergi. Kok-koklah dia orang minat, kan? Katanya Ustazah ni popular, kan? Kita pun sebarkanlah. Malam ni kakak, malam ni jangan lupa. Saya pun nak keluar pergi kuliah malam tu. Jangan lupa ni Ustaz Azhar Idrus di Masjid Al-Firdaus. Awang dengan Sayang bukan jauh mana pun, highway, kan? Apa jawapan dia? Tak apa ustaz, kami dah hantar wakil dah. Kami dah hantar wakil. Panas, panas. Dah hantar wakil tu sekalian. Bayangkan, kok dia nak berasa dia malu ke, dia nak berasa dia sahut maklumat saya. Tak apa ustaz, insyaAllah kami cuba pergilah. Agak jawapan tu aman hati saya sikit. Tapi jawapan tu sindir, seolah sindir tuan sekalian. Tak apa ustaz, saya dah hantar wakil dah ustaz. Mai hantar wakil tu tuan sekalian. Ada. Ini
fenomena yang berlaku sebenarnya yang merugikan kita balik. Kerana Islam dah ada, syariat dah ada, Nabi dah sampaikan, cuma kita ambil, dengar dan kita amalkan. Tapi kalau main hantar wakil tuan sekalian, nak kata macam mana tuan sekalian? Ini masyarakat yang berlaku hari ini yang perlu kita perbetulkan dari segi persepsi dan dari segi amalan dia. Saya dan tuan-tuan bertanggungjawablah untuk sama-sama melakukan dakwah-dakwah yang semacam itu. Perlu tuan sekalian. Haji cara haji, saya cara saya, doktor cara doktor, anak muda cara anak muda. Masing-masing kena ambil peranan. Jom lah ni kita pergi dengan kuliah fiqh, boleh. Nak tak nak belakang cerita. Dia nak ke dia tak nak belakang cerita. Tetapi kita tu dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Itu benarnya tuan sekalian. Allahu Akbar. Bukan apa kita takut, kita takut satu je. Kita semayang, kita belajar, kita buat amalan yang Nabi suruh. Takut-takut besok nanti Allah tolak sebahagian, Allah tak terima, ataupun Allah tolak semua. Minta simpang tu yang dua ada dalam kita pun sikit je amalan kita, bila jumpa Allah tolak. Cepat tuan sekalian. Allah, aku semayang, ya Allah, aku berselawat, aku berzikir, sebab apa kau tolak amalan aku ini? Kau tak terima? Kalau Allah jawab, memang kau semayang, memang kau puasa, tapi kau tak pernah pedulikan jiran engkau, tak pernah pedulikan adik-beradik engkau tentang hukum aku ni, apa kita nak kata dengan Allah besok? Apa kita jawab dengan Allah besok? Engkau nafsi je. Ayat itu kita bimbang sebab ada hadis Nabi sebut amal manusia terangkat ataupun ditolak kalau kiranya dia hanya menunaikan untuk diri dia saja. Orang lain peduli kalau itu bukan hal aku, contoh katalah takut-takut Allah tolak sebagian amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Risau tuan-tuan sekalian. Maka marilah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita jadikan pertemuan yang sebegini pertemuan yang kita nakkan Allah rahmati dan Allah sayang. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua, walaupun amal kita tak banyak tapi Allah terima, dan mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.